Mana dulu? Program baca mana dulu? Ni ada banyak ni. INT K sama 1. Okay, so INT tu kita abaikan. Kita terus tulis K lah. So dia akan baca K dulu kan. Lepas dia baca K, dia baca apa? Lepas baca K, dia baca apa? Condition. Condition. Apa condition dia? K. Tulis condition dia. Equal to max. Okay. Lepas condition, dia baca apa? Lepas condition ni, dia baca apa? Dia baca N sama dengan max tambah 2. Okay. Dia akan print N. So, SOP. SOP ni maknanya system.print buat kurungan N. Dia akan baca N. Kalau ada LN, tulis L. Ni tak ada LN, so cikgu tak tulis LN lah. Supaya kita tahu output tu macam mana bentuk dia keluar. Okay, lepas dia baca N, dia print N, lepas tu dia update nilai N ni. N sama dengan max tambah 2. Okay. Lepas tu dia pergi mana? Lepas tu dia pergi mana? Lepas dia baca ni, dia pergi mana? K plus plus. Yes, dia akan pergi ni atas. Dia akan pergi pada K++. So, you kena ikut flow tu. So, dekat sini, dia akan update K++. Okay, lepas K++, dia pergi mana? Lepas K++, dia pergi mana? Jawab, cepat. Nanti dia print. Dia tak print. Lepas K++, dia pergi check lagi. Dia pergi sini kan? Betul tak? Dia check balik. Dia check lagi sekali kan? Bila dia print, bila dia false. So, dia pergi check. So, check. Lepas check dia. So, kat sini, kita buat satu arrow menunjukkan bahawa lepas sini, dia akan pergi check balik dekat sini. Supaya kita alert. Dalam table kita, mana sini kena pergi sini balik. Sini kena pergi sini balik. Boleh faham? Boleh nampak? Faham Boleh, tak? boleh. Okay. Kalau kat sini false, dia akan pergi mana? Kalau sini false, dia pergi mana? Kalau sini false, dia pergi mana? Syami masuk kan? Tak ada pun. Kalau sini false, dia pergi mana? Cepat, jawab. Dia print K. Dia akan skip yang the loop ni, dia akan print K. So, kita tulis lah. Kalau dia false, dia akan pergi SOP, apa dia nak print? K lah. Baru tamat. Baru selesai. Okay, tapi untuk menandakan bahawa ini adalah for, mana start repetition, mana start dia punya repetition dia. So, dia akan start daripada sini. Sampai sinilah repetition for tu. Sini sampai sini. And then, condition mana yang true? Ini condition true. Okay. Maknanya daripada sini sampai sini, kalau true, dia akan laksanakan ni. Dia akan go masuk dalam ni balik lah kalau true. Kalau false, dia akan pergi ke sini. Kalau false, dia akan pergi sini. So, for ni, kalau true, dia akan baca ni. Semua ni. Kalau false, dia akan baca ni. Dia akan baca ni lah kalau false. Ni. Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Boleh, sir. Okay, so kita mulakan masukkan data. So max, kita mula dengan max sama dengan 4. So kita masuk kat sini 4. Okay, kemudian pergi n sama 1, kita masuk 1. Kemudian kita pergi k sama dengan 1, kita masuk 1. Kemudian kita check true ke false. Okay, 1 lebih kecil dari atau sama dengan 4. So true ke false? 1 true. So kita letak T lah. Okay. Okay, kemudian kalau true, so dia pergi kat true block. Ni semua true block ni. So dia akan pergi sini. Okay, so dia akan print N. Nombor berapa dia akan print? 1. Nombor 1 lah. Sebab N terkini adalah 1. This one. So dia akan print 1.
Kemudian N akan berubah nilai. N akan jadi max tambah 2. Max berapa? 4. So 4 tambah 2 jawapan dia berapa? 6. 6. So nilai N dah berubah jadi 6 N dah berubah jadi 6. Okay, kemudian K akan update. K sebelum ni 1, dia akan update K++ sekarang jadi berapa? Sekarang jadi berapa? 2 lah. Okay, lepas tu dia pergi sini ke? Dia terus pergi sini ke? Tak. Nampak anak panah atas ni? So dia akan naik atas. Dia akan pergi sini balik. Okay, so dia bawa nilai 2 ni. Dan semua nilai ni dia bawa pergi sini. Okay, so now 2 lebih kecil daripada max. Max berapa? Masih lagi kekal 4. 2 lebih kecil pada 4. True kan? Okay, so kalau true, okay, dia akan print N. Berapa nilai N yang terkini yang dia nak print? Berapa nilai N terkini? Berapa nilai N terkini? Cepat. Mana N? Mana N? Ini nilai lama. Nilai baru mana? This one kan? N. N ini 6. So dia akan print berapa? 2 ke 6? 6. Dia akan print 6. Okay, kemudian dia bila print 6 and then dia pergi kat sini N sama dengan max tambah 2. Max berapa? 4 tambah 2 masih kekal 6 lagi. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okay, K berapa pula? Sebelum ni K2, K++, K jadi berapa? 3. 3 lah. So 3 ni dia bawa ke sini, dia check 3 lebih kecil daripada 4. True ke false? True. True. Okay, so dia akan print nilai N. N yang terkini berapa? Berapa value N terkini? 6. Masih lagi 6 Yang ini nilai N terkini 6. Okay, kemudian dia update lagi N sama dengan 4 tambah 2. 4 tambah 2, 6 lagi betul? Okay, kemudian K akan update. Sebelum ni 3, sekarang jadi berapa K? 4. 4. Okay, kemudian dia bawa balik ni atas. Check lagi sekali. Okay, 4 lebih kecil daripada 4. 4 lebih kecil atau sama dengan 4. True ke false? True. True lagi So dia akan print N. N berapa value dia? 6. 6 Okay, kemudian dia akan update 4 tambah 2, so masih lagi 6. Okay, kemudian dia jadi berapa? 5. 5 lah. Okay, so 5 dia bawa ke sini. What happen? True ke false? False. Okay, false kita tulis false. Okay, so kalau false, dia run tak true ni? All the true ni. Dia run tak? Semua ni? Tak. Tak, so kita tak dash. So kalau false, dia akan pergi pada false kat sini. So apa dia akan buat kat false ni? Dia akan print K. Berapa nilai K yang dia akan print? Berapa nilai K yang dia akan print? Latest K value. 5. 5 lah. Ni lah. Latest K value. So dia akan print 5. Okay. So output dia. Ini baru ditulis output. Yang ini jangan buat dalam ruang jawapan. Ini conteng dekat mana-mana. Tempat kosong ke. Okay. Ini baru ditulis dalam ruang jawapan. Let's say ini ruang jawapan dia. Okay. So output yang akan keluar. Ni lah. Sebab dia ada ln. So ni cikgu lupa letak ln lah. Patut letak ln. So kita tahu dia akan keluar ke bawah. 1, 6, 6, 6. Kemudian ini dah ln, dia turun bawah. So dia akan keluar 5. Boleh faham? Boleh, sir. Okay. So apa yang nak keluar ni, you cari mana SOP. SOP. So dia akan keluar kat situ lah. Okay, so let's do another program. Okay, ni this one cikgu print screen bagi you all. Okay, bagi you all terus
Nanti check balik lah. Nanti salin balik Okay. Next question. Kita nak buat dash check table. Cuba you buat. Cuba you buat dash check table dia. Buat satu table. Okay. Nak mula dengan apa? Apa yang nampak you letak. Apa yang nampak you letak. Faham? So apa yang akan keluar? Ni kan SOP kan, enter number kan. So kita tulis SOP, ada LN, kemudian dia akan keluar message lah. Just kita tak payah nak buat semua lah. Nanti kita tahu message akan keluar lah. Okay, message keluar. Okay, lepas tu dia jumpa apa? Input 6. Betul? So kita buat input 6. Ataupun you buat 6 equal to sc.next pun boleh. Okay, lepas tu? Lepas ni, dia pergi mana? Dia pergi mana lepas ni? Cepat. Dia baca apa? Condition. Mana condition ni? Satu-satu kan tulis. Semua kan tulis. Sum. Equal to 0. Equal to 0. Value kita tak bawa. Kita tulis dia punya variable je. Okay, sum. Lepas tu, baru dia masuk for. So, kita tulis for ke atas. Okay, for start dengan apa? Integer I. Okay, integer I atau I saja. Lepas I, dia pergi mana? Lepas I pergi mana? Condition I is less than equal to 6. Okay, so ini permulaan for. Kita buat dia punya open braces lah. Supaya kita aware. Okay, and then lepas tu, lepas dah buat ni, dia pergi mana? I++. Tu kesilapan belajar buat. Dia tak masuk dalam. Dia masuk dalam ni. Okay, so kalau dia masuk dalam ni, tengok betul-betul ni program ni. Kalau dia masuk dalam ni, dia tak ada open braces, close braces. So, open braces, close braces dia sebenarnya ada kat sini, betul tak? Sebab dia satu line kan. Sepatutnya kat sini kan, betul tak? Betul tak? Betul. Okay, tapi oleh kerana sum ni terikat dengan if, sum ni pun terikat dengan if. Okay, sum ni dekat bawah if punya. Sum ni if punya. So, kalau dia terikat bawah if, maknanya braces ni mula kat sini, akhir kat sini. Faham tak? For tu dah ikat first statement, manakala if dah ikat sum. So, sebenarnya braces tu ada di sini open dan close kat sini. Boleh faham? Boleh faham tak? Ni sebenarnya braces tu untuk for ni. Boleh faham tak? Tak nampak? Okay, so dia sebab dia tak letak braces, sebenarnya braces tu ada di sini dan di sini. Kerana kalau cikgu dah ajar sebenarnya, kalau tak ada braces, mana statement pertama tu adalah diikat oleh for ataupun if. Tapi dalam situasi ni, if ni diikat oleh for, if diikat oleh for, masalahnya sum diikat oleh if. So secara tak langsung, dua-dua ni mesti ada dalam for. Okay, hopefully boleh nampak lah. Nanti tengok balik video. Okay, so cikgu buatkan dia punya braces ni supaya you tak confused. Okay, so kita nak isi ni. Kita punya dash check ni. Okay, lepas condition dia pergi mana? Lepas condition ni dia pergi mana? If. Okay, apa condition if tu? So you boleh letak if kat atas lah. Apa condition dia? 6 modulus I equal to 0. So tulis semua. Tulis. So kita tahu dalam ni ada if. Okay. Kemudian kalau dia true, kalau yang ini true, dia akan pergi mana? Sum equal to sum plus I. Yes, sum equal to sum plus
I. Okay, kalau dia true dia akan pergi sana lah. Okay. So kita buatlah. Kalau ini if ni, ini kalau dia true. Kalau dia true untuk if ni lah. Okay. Kalau yang ini true, so dia akan pergi sini lah. Kalau untuk ni true, dia akan pergi sini pula. Dia akan pergi sini. Ini untuk true untuk for. Kalau ini true, dia pergi sini. Kalau ini true, dia pergi sini. Okay. So kalau tak tulis pun tak apa yang tadi. Yang penting kita tahu kalau dia true, dia akan pergi sana. Ini true, pergi sini. Ini true, pergi sini. Kalau ini false, semua dia tak baca. Okay. So, belum habis lagi. Lepas habis sum ni, dia pergi mana? Mana dia nak pergi? Adakah dia pergi bawah, system.print? Atau dia pergi mana? Cepat guys. I++. Yes, dia pergi I++. So, daripada sini, cuba padam ni dulu Okay, daripada sini, dia akan bergerak ni atas. Okay, so kita tulislah. I++. Okay, lepas I++, dia pergi mana? System.print. Mana pula? Lepas I++, dia pergi sini, dia check lagi. Betul tak? Betul. So, kalau dia check lagi, so you kena buat satu anak panah kat atas ni. Menunjukkan lepas I++, dia akan pergi sini. Dia akan pergi sini. Okay, faham? Nampak tak? Nampak. Dan dia akan tutup for dia kat sini. Ni for kan, tutup kat sini. Ini if, buka dia kat sini, tutup dia kat sini untuk if. Okay? Kemudian kalau dia masuk sini, dia false, so dia pergi mana? Kalau dia masuk condition tu, dia false, dia pergi mana? Print. Dia akan print. So kita buat kat sini, SOP, dia akan ada LN, dia akan print sum. Baru selesai. Okay, baru selesai Oops. Rapat sangat. Okay, so baru selesai. So kita turunkan dia sampai bawah. Okay, so kita nak isikan data dalam ni Okay, so pertama sekali dia pergi sini, dia print tak? Mula-mula dia print tak? Apa dia akan print kat sini? Dia akan print enter a number, betul? Betul? Betul tak dia akan print enter a number? Respon lah. Yes, sir. Dia akan print enter number kan. So, setiap benda yang dia print tu, you kena tulis sebagai output Okay, kemudian SC, input. Value apa kita kena masuk dalam soalan ni? If input is 5. So, value apa kita masuk kat sini? 5. Okay, 5. Okay, kemudian pergi dekat sini. Sum sama dengan kosong. So, ini akan jadi kosong. Kemudian pergi sini. I masuk 4. I sama dengan 1. I sama dengan 1. Okay, kemudian kita akan check 1 lebih kecil daripada 5. True ke false? Betul ke 1 lebih kecil daripada 5? Betul. True. So kalau true dia masuk sini. Kalau false dia terus jump kat sini. Dia terus pergi false lah. Kalau true dia baca yang ini. So ini semua adalah bahagian yang mana dia akan true lah. Semua true dia akan baca sini. Semua true baca sini. False dia jump sini. So kalau true dia akan baca sini. Okay, so baca sini nak check true ke false? Num modulus I. Is it true or false? True. True. Okay, so this one is true. So 5 modulus 1 tak ada baki 5 bagi 1 tak ada baki. So true. Okay, what's the value for sum? Sum sama dengan 0 tambah 1 tambah I. So berapa value sum? 1.
1 Okay, now what is the value for I? Tadi I 1. Sekarang dah ada I plus plus. I berapa? 2. 2 lah. Lepas tu nak pergi mana? Pergi sini ke? Lepas sini pergi sini ke? Pergi kat input boleh. Sini. Mana ada input pula? Tengoklah panah yang you dah buat tadi. Pergi sini. Faham? So 2 ni dibawa pergi dekat sini. So 2 lebih kecil daripada 5. True ke false? True. True lah. Okay. So lepas sini dia pergi sini balik. Okay. So 6, 5 modulus 2. Ada baki tak? Tak ada. Hai. 5 bahagi 2. Ada baki tak? Ada. Ada. Yalah. So true ke false? False. Oh, False. Okay. Oh, Kalau false, ini dia tak buat. Sebab ini untuk true if ni. Kalau if true dia buat. So sini dash. Dia tak buat lah. Dia tak masuk pun program ni. Tapi ini dia kena masuk balik. Sebab ini di luar daripada if. Dia dah habis kat sini kan. Di luar pada if. Okay, so ni akan jadi berapa? 3. 3. So bawa 3. Masuk kat dalam ni. So 3 lebih kecil daripada 5. True ke false? Betul. Okay, true. Okay, kemudian true dia akan masuk sini. So 5 modulus 3. Ada baki ke? Ada. So true ke false? False. False lah. So bila false dia tak buat ni. Dia skip. And then dia akan update jadi 4. 4. So 4 bawa kat sini. True ke false? True. True. True lagi. Okay. 5 modulus 4. Is it equal to 0? False. 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 No. Okay. So no dia akan skip. And then dia akan jadi 5. Okay. Saya tarik panjang sikit lagi. Okay. So dah jadi 5. 5 dibawa kat sini. Is it true or false? 5 lebih kecil sama dengan 5? True. 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 Okay. Kemudian 5 modulus 5 ada baki tak? Tak Tak ada. ada. True ke false? False. True. True lah. Sebab dia kata equal to 0. Tak ada baki kosong. So true lah. So kalau true dia run tak ni? Sum equal to sum plus I. Dia run tak? Run. Berapa nombor dia? Berapa jawapan dia? Latest sum is 1. So sum equal to 1 tambah 5. So jawapan dia 6 lah. Okay. Jawapan dia 6. Okay. Ini dia update tak? Dia update tak 6? update. Update. Sebab tak ada arahan untuk skip lagi. Untuk false. Dia masih true lagi. Masih true lagi. So dia akan bawa sini. Pergi sini. True ke false? Now true ke false? False. Okay, so kita dah mula dapat false. So kalau false, semua true ni dia tak akan buat. So dia akan biarkan dash lah. Sini dash, sini dash, sini pun dash. Semua yang dalam true ni dia akan dash sebab dia dah false. Tapi dia akan turun ke bawah, dia akan cari false. Mana? Ini false. Okay, so dia akan print apa kat sini? 6. Print sum kan. So 6 sum berapa? Sum adalah yang latest sum adalah 6. So dia akan print 6. Okay. So macam mana nak buat jawapan? Jawapan dalam box. Dalam kotak. Okay. Jawapan dalam kotak. Cari apa-apa yang ada SOP. Sistem Dot Print. Kat sini ada sistem Dot Print kan. Dia dipaparkan betul tak? Betul tak dia dipaparkan? Betul tak? Ya. So kena tulis kat sini. Enter a number. Kemudian ini adalah input user masukkan. So user masukkan, kita tulis saja. Tapi kita stated kat sini input by user. Tulis kat situ. Sebab ini bukan output, ni input. Tapi nampak dekat skrin kan. Okay, and then mana lagi SOP? This one. So dia ada ln, kat sini pun ada ln. Bila tekan input dia turun bawah. So dia akan print nombor 6. Okay, boleh faham?
Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Any question? Is there any question? Any question? Tak ada ke? Syami dah masuk dah? Syami ada tak? Mana Syami? Syami ada ni dengan saya. Oh, ada. Alright. Ya saya sir. Okay, Cikgu Cham suara. Okay, so itulah untuk topik hari ni iaitu dash check table lah. So untuk soalan tracing, so cikgu nak you all buatlah dash check macam ni, yang mana jangan skip satu step pun jangan skip, kita tulis dia balik. Especially kalau soalan tu melibatkan for. Kalau melibatkan for, dia akan ada banyak ulangan. Nanti takut you confuse. So you buat bentuk macam ni supaya tak confuse. Kalau dia melibatkan if saja, mungkin you boleh terus congak lah. Congak ataupun you jot dekat tepi tu lah. Kalau if ataupun sequence. Tapi kalau dia melibatkan repetition, better you buat macam ni. Okay, so next is about cikgu nak tanya soalan equal tu kita dah habis bincang belum dengan you all? Dah habis belum? Sebab semalam cikgu tanya you kata dah selesai, betul ke? Equal dah selesai belum? Equal? Dah sir. Dah, semua soalan sudah? Dah. Betul Okay, soalan yang coding pun dah Yang soalan terakhir tu. Yang cari frekuensi, cari minimum, maksimum, and then ada 2 array dalam tu, array untuk gross sale dengan array untuk salary. Dah Okay, so kalau dah, kita continue dengan soalan PSPN semalam. Ada soalan 4A Tak apa, kita bincang lagi sekali soalan tu. Sebab semalam agak kelam kabut. Sir, mic tak on. Tak dengar. Sekarang dengar? Dah dengar dah sir. Okay. Okay, yang tadi nak print screen tak? This one, nak SS tak? Ni, nak SS ke tak nak? Hello, dengar tak? Hello? Sir. Sir. Dengar tak? Dengar saya dengar. Okay, you nak cikgu print screen tak yang ni? Nak. Okay, kalau nak cikgu bagi. Okay. Sekejap. Okay, ada satu lagi yang ini Dia nampak semualah. Okay, nanti buat semula print screen ni sebagai rujukan saja. You buat semula. Okay. So, cikgu ambil soalan ni, method. Okay, semalam kita discuss sampai sini. And then Fikri kata dah habis discuss soalan 4A ni, betul? Betul ke dah habis discuss soalan 4A ni? Dah sir. Hello? Dah okay, tak apa. Kita ada berapa minit ni, 10 minit ni kita discuss mula lah.
Okay, just nak refresh you all tentang method. Okay, write a public method name divisible by 3 that returns true or false. The method receive an int name number and evaluate whether number is divisible by 3 or not. Okay, so the method here will involve if statement. Okay, so boleh tak you all buat method ni dalam katalah kita nak buat dalam bentuk coding lah. Kita buat bentuk coding lah. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, so yang pertama sekali, semalam pakai biru kan? 5. Okay, so nama dia mesti ikut lah. Divisible, return a true or false. So kita kena start dengan boolean. Okay, boolean, nama dia divisible. Okay, by 3. Kemudian dia kata ada tak parameter. Dia kata receive an int name. Okay, so ada satu parameter int name. So dalam ni mesti int name. Okay, and then the body. Okay, so dalam ni dia akan evaluate whether number is divisible by 3 or not. So dalam ni kita kena filter dia, adakah dia divisible by using if. Okay, if name, oh silap, name pula, number kan, name number, so number lah, so name pula. So if number, okay, if number is number modulus by 2 and the result divisible by 3, the result is equal to 0. Okay, then kita akan return. Okay, dia kata return true or false. So true lah. Okay, and then else kita akan return false. Okay, so baru kita tutup lah. Baru kita tutup kat sini. Okay, jangan lupa semicolon. Okay, so this is the method yang mana kita akan terima number integer and then kita akan keluarkan whether the number is divisible or not by using the true and false. So kita tak perlu call method ni sebab soalan ni hanya minta kita buat create the method sajalah. So tak perlu call. Okay. Okay, next. Ada berapa minit? 10 minit lagi. Kita ambil satu soalan. Sekejap Cikgu nak pilih soalan mana cikgu nak pilih ni. Maybe this question. Okay. Nak ingatkan balik you all punya flowchart. Flowchart. Kita nak buat flowchart balik lah. Ini bukan dalam flowchart ni coding tapi kita nak buat flowchart. Boleh Okay, write a Java code segment. So kita tukar ni. Cikgu nak suruh you buat flowchart lah. Okay, create a flowchart within this condition. Okay, so input dia apa? Start. Kemudian go to input. So what is the first input? Hours. Hours saja ke? Input hours. Okay. And then what happened to the hours? Kita akan buat Condition. diamond. Ada berapa diamond nak pakai kat sini? Dua mencukupi Kecuali soalan Negeri Sembilan semalam
Kalau ada 3 question kena letak 3-3. Kenapa? Kenapa kena letak 3-3? Sebab kita takut user masuk input yang salah. User dia punya kod dia ada 3. So kalau user masuk 4, 5 dan sebagainya, nanti takut nanti kalau kita guna else dia akan keluar result jugalah. So soalan semalam tu cikgu minta you all boleh buat 3. Okay, so soalan ni 2 cukup. 2 cukup because of instruction ni lah. After 6 hours, mana selepas tu semua akan guna ni. Dan hours tak boleh negatif lah. Okay, so apa condition dia? Hours is less than equal to 2. So kalau dia true, so kita akan bagi rate is equal to 5 lah. And then kalau dia false, kita akan go to the next diamond. Okay, next diamond is between 2 until 6 hours. Oh, yang ni silap. Yang ini tak perlu equal. First 2 hours. Kalau first 2 hours ni maknanya dia tak termasuk lah. Tak termasuk. Betul tak? Sebab sini kata 2 hours until 6 hours kan. Ini between kan. Between dia akan termasuk kan. Okay. Ini salah ni soalan ni. Sepatutnya first 2 hours. First 2 hours tak termasuk ini tak termasuk. Okay. So second, waalaikumsalam. Okay, so the next one will be hours. Okay. Hours is greater than 2 n. Mesti ada n Hours is less than equal to 6. Thank you. Okay. So this is the second condition. Ataupun second condition ni you boleh buat macam ni. Ada siapa nak cakap ke? Terus interrupt. Apa dia? Yang atas tu bukan ke hours darab 2? Hours darab 5. Yang mana? This one cikgu bagi rate dulu. Dia depend you nak terus display dia punya formula ke, nak bagi rate dulu, nanti baru kita buat kira calculation dia. Dia depends lah macam mana kita nak buat, betul tak? Oh, see. Tak apa, saya dah explain kat dia. Tak apa. Betul. Siapa yang cakap tadi tu? Aulia. Okay, Aulia, betul Aulia. Dia tak boleh guna rate, nanti leceh. Kita terus print. Kita terus print. Okay, apa kita nak print? Kita nak print rate. Okay, terus masuk formula lah. Jangan simpan-simpan. Kalau kita simpan-simpan nanti terpulang you nak print ke, you nak assign, tapi formula wajib masuk. Katalah kalau nak assign pun boleh, tapi formula wajib masuk. Okay. Katalah kita nak buat formula dulu, so kena masukkan formula. So hours times 5, betul Kalau tak buat nanti, sebab dia tak boleh guna satu formula yang sama, formula dia berbeza-beza. Jadi kita kena pisahkan apabila dia true lah. Fee sir. Oh, fee Allahu Akbar. Okay, fee. Okay. Next fee is equal to, yang ni you kena tambah yang 2 jam pertama tu, iaitu RM10, and then tambah dengan berapa balance hours yang tinggal lah. Katalah dia 4 dah tolak 2 tu. Tolak 2 yang pertama. So hours minus 2, kemudian darabkan dengan 3. Ni formula dia. And then the last one, tak perlu letak lagi dia punya diamond. Yes, ada salah lagi ke? Times 4.
Oh, times 4. Mana cikgu tengok ni? Okay, times 4 Thank you. Okay, yang last sekali V sama dengan 10 tambah. Okay, ini 4 jam yang kedua. Okay, ini 2 jam pertama. Ini 4 jam yang kedua. Harga 4 darab dengan 3 lah. 4 darab dengan 4, 16 lah. Okay. So, ini RM5, 10, 2 jam. Kemudian 3, 4, 5, 6 ada 4 jam. 4 darab 4, so sama dengan 16 kan? Okay, kemudian baru kita tolak. Tambah dengan hours. Minus. Alah, dia padam semua. Okay, hours minus berapa jam nak tolak? 8. 8 jam. Kenapa 8 jam? Din. Berapa sampai Din? Kenapa 8 jam? 6. 6 lah kan? Kena baca betul-betul, faham betul-betul And then, darab dengan 3. Okay, so cabaran untuk soalan ni sebenarnya adalah pada formula dia lah dan juga pada aturan dia. Pada aturan-aturan flowchart dia ni. Itu cabaran dia. And then, semua ni nanti you kena satukan. Semua ni nanti you satukan. Aku tak muat lah nak buat. Satukan. Semua pergi kat bawah. And then you display dia punya rate lah. Display dia punya, dia punya fee rate pula. Display fee dia. And then baru stop. Okay? So cikgu nak sebagai latihan, you cuba buat dia punya flowchart ni lah. Cikgu print screen bagi you all. Lepas tu nanti kalau you dah siap, kalau you tak yakin dengan jawapan tu, boleh tanya sir. Boleh guys? Boleh, sir. Boleh sir. So hopefully apa yang kita buat ni diberkati oleh Allah dan urusan you all dipermudahkan semasa PSBM nanti itu saja daripada sir. Jangan lupa malam ni kelas kita macam biasa. Malam ni kita akan bincang soalan daripada Pulau Pinang pula. Itu saja guys. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Boleh apa bau apa? Dia orang alert sikit. Dia orang alert kan awal kan.